kawah itu saudara-saudara, dia menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan betapa getirnya ujian yang dia hadapi saudara-saudara sekalian. Ini persoalan akidah. Kita bayangkanlah kita hari ini dengan cinta saja boleh rosak akidah, dengan kemiskinan saja boleh rosak akidah, kan? Boleh tukar pegangan. Kita boleh anggap tuhan-tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan serangan-serangan pemikiran sekularisme, liberal, bermacam-macam ancaman. Akidah kita sudah goyang saudara-saudara sekalian. Tetapi maksudnya mempunyai tunjang dan kekuatan akidah yang cukup kuat. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pengajaran kepada kita. Dalam perjalanan lagi, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang menuai tuai gandum, kalau di tempat saya di Kedah tu, tuai padi lah. Bila padi ni masak, dikerak, dimasak lagi. Ataupun kita yang pakai kad kredit tu, yang pakai kad bank, bila kita jolok, kan, kad kita keluar, slip tu keluar, kan, sepatutnya duit kita berkurangan, tetapi kenapa ditambah, kenapa berganda, kan? Umpamanya lah saudara-saudara sekalian. Sebab itulah Jibril alaihissalam bertanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah gambarannya yang diperlihatkan kepada aku yang seumpama ini? Maka kata Jibril, inilah orang yang berjuang, yang berjihad. Inilah orang yang banyak melakukan amalnya di dunia, saudara-saudara sekalian, yang Allah Ta'ala sifatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabilatin fi kulli subalatin mi'ata habbah. Bandingan orang yang melakukan infak, orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagaimana sebiji benih yang tumbuh maka terbitlah keluarlah 7 tangkai, dan setiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, saudara-saudara sekalian. Ini ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan amal dalam kerja-kerja Islamnya sepanjang kehidupannya, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, famal ya'mal misqa lazarratin khairan yarah. Walaupun kita melakukan amal kebajikan sebesar zarah, maka kita akan dibalasnya, saudara-saudara sekalian. Al-Imam Nawawi menjelaskan dalam hadis Riyadhus Shalihin, suatu kisah Abu Darda radhiyallahu an. Satu kisah Abu Darda tentang sedikit saja kebajikan. Suatu hari, saudara-saudara sekalian, dalam suatu majlis, ada seorang budak, dia datang, dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, seorang budak ini, aku minta sebiji buah kurma kepada pakcik itu. Dia tak nak bagi. Budak ni dia lapar, dia minta buah kurma. Pakcik itu tak nak bagi buah kurma. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, pakcik itu aku minta sebiji buah kurma, dia tak bagi. Lalu Rasulullah kata, panggil pakcik itu kemari. Budak tadi panggil lah. Bila budak tadi panggil, pakcik tu kata, aku memang tak nak bagi, kata dia. Budak ini begini apa semua. Rasulullah kata, kamu tak kenal, ini anak yatim, katanya. Aku tak nak bagi. Abu Darda radhiyallahu an dengar, sebab Abu Darda berada dalam majlis Rasulullah SAW. Rasulullah kata, sebiji buah kurma yang kamu berikan kepada budak ini, maka aku jamin kamu masuk surga, katanya. Sebiji buah kurma yang kamu infakkan kepada budak ini, kata dia, aku jamin kamu masuk surga dengan keikhlasan yang mesti ada wujud kepada kamu. Bagaimana? Dia tak nak bagi juga. Rasulullah jawab, kata begitu kepada dia, dia tak nak juga. Maka dengar kepada Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda kata, ya Rasulullah, sebiji buah kurma akan dibalas dengan syurga. Ya. Abu Darda panggil pakcik itu. Sahabat Nabi lah, pakcik itu sahabat Nabi, sahabat. Dia panggil. Apa kata Abu Darda radhiyallahu an? Kata dia, apakah kamu mau aku beli buah kurma kamu? Berapa kamu nak beli?
kata dia, buah kurma, sebiji buah kurma tu. Berapa kamu nak beli? Sekarang aku tak bawa duit, kata dia. Uangnya aku tak bawa, dirhamnya aku tak bawa, dinarnya aku tak bawa, katanya. Kamu mau aku tukarkan dengan 3 ekar 600 batang kurma ni, berapa relung? Berapa ekar? Berapa kalau kelapa sawit ni, kalau 600 batang kelapa sawit ni, kelapa sawit lebih kurang macam pokok, pokok kelapa sawit lebih kurang macam pokok kurma lah. Kalau 600 kelapa sawit ni, saya tanya seorang pegawai risda, dia kata di sekitar 3 ekar lah. Dalam tu, dalam kebun Abu Darda ni ada sebuah rumah dan ada telaga air. Telaga air. Di Arab ni, kalau tanah tu bukan sekadar kebun kurma, ada telaga air, ada lembah, suatu tanah yang cukup berharga bagi mereka. Maka Abu Darda tukar dengan sebiji buah kurma, saudara-saudara sekalian, dengan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Dia kata, mari sini, kamu mari sebiji buah kurma kamu. Kamu ambil 600 batang pokok kurma aku, dalam kebun aku ada rumah, ada air, telaganya, aku bagi kepada kamu. Kamu mari sebiji buah kurma. Maka pakcik sahabat tadi bagilah buah kurma. Dia panggil budak itu, dia bagi sebiji buah kurma kepada budak itu, saudara-saudara sekalian. Dengan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Bila Abu Darda ni balik ke rumah, dia bagi tahu kepada isterinya. Dia kata, sayang, kebun kita ini aku dah jual dah, kata dia. Kebun kurma kita aku dah jual. Lalu isteri dia bertanya, mana wangnya? Mana duitnya? Dia kata, aku tukar dengan sebiji buah kurma, tetapi disaksikan oleh Rasulullah SAW dan dijamin syurga dengan pertukaran itu. Isteri dia kata, alhamdulillah, berdoalah mudah-mudahan pertukaran kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, inilah kebaikan yang digambarkan, saudara-saudara sekalian. Inilah, tetapi kejahatan, waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, kalau kita melakukan kejahatan walaupun sekecilnya, tetapi Allah Taala ni bersifat dengan Ar-Rahim, maha mengasihani Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita niat, kan, kita niat, dia tak tulis lagi. Tapi kalau kita niat nak main mengaji, niat nak main dengar kuliah, kita niat memberi sumbangan, niat saja sudah dipilih, sudah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sudah tentulah banyak peristiwa-peristiwa yang digambarkan kepada Rasulullah SAW. Bila Rasulullah melihat ada manusia yang gunting lidahnya, bila lidah dia menjelan, dia gunting, betapa azab, betapa seksa, betapa menderitanya, tetapi tumbuh lagi lidahnya, diguntingnya lagi lidahnya. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, apakah musibah ini? Jawab Jibril alaihissalam, inilah dia, kata dia, orang yang melakukan pembohongan, pendustaan, lebih-lebih lagi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala menjelaskan kepada kita, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff ayat yang ketiga, Allah Taala cukup benci, dia cukup murka kepada orang yang bercakap tetapi tidak melakukan, tak buat, ataupun kita kata bercakap tak serupa fikirlah. Ayat yang lain ulama-ulama memperjelaskan ialah wa man azlamu man ittara 'ala Allahil kazib wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-7. Dan tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih zalim? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang lebih jahat, lebih zalim daripada orang yang melakukan pembohongan, dusta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Islam tu Islam lah, tetapi kita tahu didatangkan